تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفر به الكرب وتحظى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم لك. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. وأما بعد فالمكرم المحترم yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, para awliya, tuan guru, para alim ulama yang berusaha seluruh saf dan kuasa masjid, muslimin wal muslimat al-ahibba, muslimin wal muslimat yang dikasihi di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka marilah sama-sama sebelum kita memulakan tazkirah pada malam ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membukanya dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. Sadaqallahul Azim. Ibu bapa dan kakak yang dimuliakan oleh Allah, tajuk tazkirah pada malam ini ialah kemenangan Ramadan. Simulakan dengan kisah yang moden yang telah berlaku di zaman mutaakhir, yang memperlihatkan bagaimana hebatnya bulan Ramadan. Pertama, saya nak menyebutkan kisah yang berlaku kepada seorang ulama yang sangat hebat di Mesir yang bernama Syekh Hafiz Ali Ahmad Salamah, ataupun lebih masyhur dengan nama Syekh Hafiz Salamah, yang mana beliau telah dilahirkan oleh ibunya pada tanggal 25 Disember tahun 1925 di satu tempat namanya Suez, dan disebut bila mana umurnya 19 tahun beliau telah pun menyertai sebuah pertubuhan bersama dengan teman-temannya yang bernama Jam'iyah Syabab Muhammad, yang ialah pertubuhan pemuda Muhammad. Tatkala mana pada waktu itu kelihatan bagaimana tentera-tentera Britain, tentera-tentera Mesir, tentera-tentera asing berbondong-bondong masuk ke Suez. Maka bagaimana Syekh Hafiz Salamah adalah merupakan di antara pemuda Islam yang bangkit bagi menentang pencerobohan oleh tentera-tentera kufar ini. Walaupun bapaknya merupakan seorang jutawan,
seorang hartawan kaya yang sangat terkenal di bumi Mesir. Bila mana kelihatan pengaruh kuasa asing makin meluas, maka kata si bapa, marilah kita berpindah ke Kahirah. Tetapi bagaimana Syekh Hafiz Salamah, orang yang ada jati diri, tuan-tuan, beliau telah menentang pencerobohan oleh tentera-tentera asing, sehingga dengan suatu tuburan yang telah beliau tulis di dalam sebuah artikel pada tahun 52 sesudah tertegaknya negara Arab Yahudi tahun 48, tuan-tuan, dia menegur bagaimana muslimah-muslimah pada waktu itu yang terbabit di dalam pertubuhan Palang Merah, yang mengenakan pakaian sebagaimana pakaian biarawati di gereja. Sedangkan hadis Nabi SAW telah menyebutkan bahawa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka adalah dia itu daripada kelompok mereka. Jadi tuan-tuan ditegur dengan suatu tulisan, yang mana tulisannya ini akhirnya keluar di dalam sebuah akhbar di Mesir. Nama akhbar itu An-Nazir. Tuan-tuan, akhirnya dia terpaksa membayar harganya sangat mahal. Dia telah diubatkan oleh British untuk merengkuh dalam penjara di Mesir pada waktu itu. Sementara tuan-tuan, bila mana mari zaman Presiden Gamal Abdel Nasir, orang yang terpengaruh dengan fahaman sosialis dan juga komunis, tuan-tuan, pada waktu inilah disebut pada tahun 67 berlakulah peristiwa peperangan di antara tentera Mesir dan juga tentera Yahudi di Sinai. Lalu Syekh Hafiz Salamah meminta kepada Presiden Gamal Abdel Nasir untuk membebaskan dirinya keluar daripada penjara. Dan pada mereka awalnya Gamal Abdel Nasir tak membebaskan Syekh Hafiz Salamah. Lalu disebutkan kepada Gamal Abdel Nasir, sesungguhnya tangan-tangan yang tidak berhubung tidak akan dikurniakan kemenangan oleh Allah ke atas tentera-tentera musuh. Akhirnya dibebaskan Syekh Hafiz Salamah. Namun tuan-tuan, malam berlaku bila mana Mesir pada waktu itu diambang kekalahan. Dah kalah tuan-tuan, baru nak suruh ulama berjuang sudah terlambat. Sebab itu penjara Mesir sampai ke hari ini, tuan-tuan, penjara di negara Mesir dia tidak penuh dengan para penjenayah. Tetapi penjara di Mesir penuh dengan alim ulama yang ditangkap. Siapa-siapa yang kata tempur simpan janggut pun ditangkap, tuan-tuan. Sebab itu kebanyakan ulama di Al-Azhar hingga hari ini, kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan pensyarah di Mesir, mereka tidak punya janggut. Kerana kalau simpan janggut akan dicap sebagai ikhwan, akan dituduh sebagai pengganas, maka mereka akan disebat masuk ke dalam penjara di Mesir. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Walaupun 16 hari bulan baru-baru ini Benjamin Netanyahu telah mengeluarkan arahan untuk dibom habis-habisan umat Islam yang berada di Gaza, yang sedang berlindung di salah satu tempat paling selatan namanya Rafah. Tuan-tuan, Mesir hanya tengok saja. Dan sebab apa? Sebab memang inilah Mesir dulu, kini dan juga selamanya. Tuan-tuan, akhirnya takdir Allah berlaku sekali lagi peperangan di Sinai pada tahun 73. Namun pada kali ini Presiden Mesir telah bertukar tangan. Maka naiklah seorang presiden sejarah Mesir pertama kali yang hafaz Quran 30 juzuk. Dan kita di Malaysia ni tuan-tuan tak ada lagi Perdana Menteri sejarahnya hafaz Quran 30 juzuk, tidak ada. Dan kita doalah sesudah daripada ini, mudah-mudahan Malaysia ni ada Perdana Menteri yang hafaz Quran 30 juzuk. Boleh atau tidak boleh? Boleh, insyaAllah. Tuan-tuan, kita doa. Jadi naiklah seorang presiden yang hafaz Quran 30 juzuk, namanya Anwar Sadat. Sebab itu tuan-tuan, kemenangan yang biasanya dijelmakan oleh Allah adalah akan dihadirkan oleh Allah
di zaman dan di tangan generasi yang terbaik. Jadi bila mana berlaku peperangan tahun 73, waktu ini Anwar Sadat memberikan laluan kepada Syekh Hafiz Salam, dan pada waktu inilah rektor Universiti Al-Azhar ataupun Syekhul Azhar yang bernama Almarhum Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Tuan-tuan, dia telah dikurniakan mimpi oleh Allah bagaimana Mesir pada perang yang kedua ini akan beroleh kemenangan yang besar. Dan pada waktu ini disebut bagaimana tentera-tentera Yahudi, tuan-tuan, mereka telah menuangkan racun masuk ke dalam terusan Suez. Kerana terusan Suez ini menjadi sumber air yang paling utama bagi negara Mesir. Tuan-tuan, Yahudi nak tengok kaum muslimin di Mesir biar mati bergelimpangan. Kejahatan bangsa Yahudi ini bukan sekarang, dari dulu lagi, tuan-tuan. Tetapi subhanallah, dan sebagaimana mimpi Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, tuan-tuan, benarlah bagaimana Syekh Hafiz Salam. Tuan-tuan bayangkan, dia seorang yang sangat hebat, beramal dengan ilmu. Tuan-tuan, dia ambil dia punya jari, dia celup dalam terusan Suez itu. Racun yang Yahudi tuang itu boleh jadi tawar. Ini bukan saya sebut, ini disebut oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Termasuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, bagaimana 3 malam berturut-turut Syekh Hafiz Salam diberikan mimpi dengan diberikan alamat air oleh Allah. Waktu ini, tuan-tuan, tentera Mesir tidak boleh menang ke atas tentera Yahudi kerana di sini itu adanya the Great Wall. Ada sebuah tembok yang begitu kukuh yang telah dibina oleh kerajaan Amerika Syarikat. Nilainya, tuan-tuan, berbelas juta dolar. Jadi, tuan-tuan, disebabkan kerana tembok ini, tentera Mesir tak boleh masuk. Apa yang berlaku sesudah itu? Tuan-tuan, dengan alamat yang telah diberikan oleh Allah ke atas Syekh Hafiz Salam, tuan-tuan, di mimpi air 3 malam macam saya sebut tadi, justru, tuan-tuan, dia mengarahkan supaya tentera-tentera Mesir berundur. Berlaku suatu taktikal peperangan paling pelik dalam sejarah. Tuan-tuan, di sof hadapan Syekh Hafiz Salam suruh bomba ni dulu. Tuan-tuan, bomba dengan menggunakan pipe air. Mereka tembok pada tembok yang dikatakan kebal itu dengan arahan daripada Syekh Hafiz Salam. Tuan-tuan, kena jahit tembok tu runtuh terus. Dan barulah tentera Mesir boleh masuk ke Sinai berperang dengan tentera-tentera Yahudi. Yang akhirnya, tuan-tuan, Syekh Hafiz Salam dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan berjaya menyelamatkan Mesir pada tahun 73 daripada hancur di tangan tentera Yahudi. Tuan-tuan, ni kata hebatnya bulan Ramadan. Tu tak lagi kita cerita tentang kisah yang berlaku di Anjalun ni 2 minit terakhir tahun 688 Hijrah. Tuan-tuan, waktu ini Tatar telah menghabiskan semua kerajaan atas muka bumi milik umat Muhammad. Semua dah hancur. Nyata hancur satu, kerajaan dinasti Mamalik. Rajanya siapa? Sultan Saifuddin Quddus. Jadi, tuan-tuan, dia pun hantar surat. Pulau Wuhan ni dia rasa dia hebat. Dan sebab semua kerajaan dah tumpah, dia tinggal satu ni. Tuan-tuan, dia hantar surat melalui utusan dia. Dia kata apa? Dia kata, wahai Quddus. Dia tak panggil sultan, dia tak panggil nama tuan punya tubuh. Tuan-tuan, dia main nama bapak punya Tuhan. Dia kata apa? Wahai Quddus, kamu nak lari pergi mana? Semua kerajaan aku dah tahu, semua jalan aku dah tutup. Pedang kami macam halilintar, hati tentera-tentera kami bagikan gunung. Kami sama sekali tidak ada sebarang bala esat. Kalau kamu tak nak serah diri, kamu akan tengok, kamu akan mengalami suatu mimpi ngeri yang tak pernah kamu mimpi. Kami akan bunuh budak kecil, orang tua, perempuan-perempuan sekaligus tanpa ada rasa kasihan. Bukan sekadar itu, wahai Quddus,
kami juga akan membakar semua masjid-masjid kamu dan menunjukkan mana kelemahan Allah kamu. Kau hajar. Dan surat ni memang kau hajar. Apa Sultan Saifuddin Qutuz buat? Tuan-tuan, selesai dibaca surat ni, dikoyokkan terus. Bukan sekadar dikoyokkan, tuan-tuan, dipancung kepala putusan pulabuhan. Lalu dia gantung dalam salah satu pintu gerbang di bumi akhirat. Makin pulabuhan, arah tuan, hantar pada tentera ni. Jadi tuan-tuan, apa berlaku ni kata hebat. Dengan dunguk ulama, dengan nasihat ulama waktu itu sing-sing lengan bersama dengan Sultan Saifuddin Qutuz, antaranya Al-Imam Azzuddin bin Abdus Salam. Dan akhirnya tuan-tuan, bagaimana yang mimpi ngeri ni bukan umat Muhammad, bukan Sultan Saifuddin Qutuz, Tatar yang selama ini tidak pernah kalah perang. Tuan-tuan, akhirnya mereka tewas di tangan Sultan Saifuddin Qutuz. Dan menjadi suatu mimpi ngeri. Tuan-tuan, bagaimana Tatar akhirnya kecunang. Dia kata hebatnya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan tak mungkin mereka yang dengan piada buat stukir tulis kalimah Allah. Kita boleh biarkan mereka ini hidup di bumi tanah Melayu ni, tuan-tuan. Batalkan kewarganegaraan negaraan. Kirim dia mana-mana negara. Rampas izin perniagaannya. Orangnya macam ni mesti dia ajar. Kalau tengok adalah hadis lagi berat. Orang hina Allah dan Rasul ni, satu dia hukuman bunuh. Itu je adalah hadis. Tuan-tuan, siapa-siapa pun dia tak boleh bagi maaf. Sebabnya dihina ni Allah, bukan individu. Kena ingat tu elok. Sebab tu tuan-tuan, kita umat Muhammad ni dah lama bersama. Dah lama bersama. Sebab tu tuan-tuan, bagi saya bulan Ramadan ini kita kena bersatu. Tanpa kira apa warna parti politik, tanpa kira siapa kita, mesti bersatu atas nama Islam. Pertahankan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi, tidak ada apa yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Sebab itu kata hamka, cinta pada parti pada buku lagi, cinta pada bangsa sampai dada, kasih pada Islam biar melepasi kepala. Dah hamka juga sebut, kalau kita tak nak berjihad, lebih elok tukar baju kita dengan kain kafan. Jadi sengaja itu dahulu tazkirah yang ringkas pada malam ini, 15 minit yang diberikan kepada saya. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita ada bawa sedia wakaf untuk pembangunan pondok saya di Kampung Belimbing. Dan baru ni kami diuji dengan kepala air. Tuan-tuan, habis 4 kampung semua hancur. Tuan-tuan, rumah 2 tingkat pun air paras dadu. Tuan-tuan bayangkan, di kawasan pedalaman di Hulu Dungun, siapa-siapa nak wakaf satu kaki RM50. Di tempat ini yang kata pondok sekolah agama pun tak ada, yang kata sekolah agama pasti atau taski pun tidak ada. Jadi siapa-siapa nak wakaf di bulan Ramadan, tuan-tuan wakaf. Paling tidak pun untuk diri kita bakal jenazah. Tuan-tuan boleh wakaf. Dan ada 2 tabung kita letak, satu di luar sana dekat tangga nak keluar, dan satu lagi tuan-tuan dekat tempat muslimat. Dan ada letak satu, nanti minta pembawa tolong edar-edarkan tabung. Dan di tabung tu ada saya letak sedia wakaf. Dan ada tabung hudungnya warna pink, jangan salah tabung. Kalau ada mana skema nanti boleh. Jadi tuan-tuan letak duit elok-elok dalam tabung, pastikan betul-betul tabung itu pusat tahfiz Imam Al-Humaidi. Baru tuan-tuan letakkan duit, insya-Allah. Sekadar itu dahulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah